Okey, dalam situasi yang kita duduk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasanya situasi yang kita duduk ni sedikit sebanyak mengganggu hak kita ni untuk fikir ni. Ala sayyidina Muhammad, kerisauan kita terhadap masa depan agama kita. Negeri kita negeri Islam, tapi kafir boleh merintah. Ni benda yang kita duk fikir ni, macam mana ni? Kita pernah ada negeri itu hilang daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hari ini ada sebuah negeri lagi yang dikongkar sepenuhnya oleh orang bukan Islam. Kita bimbang terlepas pula apa, terbaru pula orang Islam sendiri, masalah Sayyidina Muhammad, yang berkepentingan peribadi lebih utama daripada mementingkan agama dan bangsa dia, dengan mudah ya bagi negeri kawan. Apa nak jadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan suasana ini sangat merisaukan kita. Dalam situasi kita duduk ni, apa kita nak kena buat? Dalam situasi yang kita duduk ni, kita kena mempertingkatkan takwa. Maknanya hak Tuhan suruh kena buat sungguh-sungguh, yang Tuhan larang kena tinggal sungguh-sungguh. Ini pesanan pada seluruh umat Islam. Maknanya kena balik kepada Allah balik. Dalam situasi yang menakutkan kita ni, entah berapa hari dah belum dapat lagi PM yang ke-10. Siapa nak jadi PM ni? Tuan-tuan, subhanallah, kita risau. Kelompok yang dalamnya ramai orang bukan Islam akan menjajahi negara, negeri umat Islam. Sangat takut. Yang duk berkelahi kita orang Islam, orang Melayu Islam ni, hak lepas sengap ya, duk tengok apa nak jadi berlaku. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Hari ini kita ingat dah selesai dah, tak lagi. Esok pula raja-raja Melayu akan bersidang. Agung ni orang bijak. Dia panggil, dia nak tanya, depa tu duduk belah mana? Tak main 30 orang, main 3 ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jadi nak buat apa juga. Akhirnya esok dia panggil raja-raja bersidang, ada putusan insya-Allah terbaik untuk umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kena tolong, kena sembahyang hajat semua. Yang depan saya yang dengar ni dan yang live ni, tolong malam ni sembahyang hajat lagi. Tolong selamatkan negara kita. Saya minta ni dengan nama Allah, tolong sembahyang hajat malam ni, minta tolong Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa keputusan yang dia ambil esok ialah keputusan yang paling selamat. Sebab agung bukan keputusan dia, tapi keputusan daripada syura, mesyuarat raja-raja. Kalau syura, ada pertolongan Allah. Wa amruhum syura bainahum. Dalam syura Allah sebut wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah suruh Nabi kita mesyuarat, wa syawirhum, mesyuarat dengan depa, dengan sahabat-sahabat engkau. Wa syawirhum fil amri, dalam apa pun urusan kena mesyuarat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setiap organisasi yang bos dia pakai kuasa veto, dia akan hancur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan mesyuarat.
Dengan seorang sahabat pun Nabi akan tanya pandangan. Sedangkan Nabi SAW lebih layak untuk buat konsep itu, sebab dia Rasulullah. Tapi tapi tetap Rasulullah tanya pendapat Sayyidina Abu Bakar, tanya pendapat Sayyidina Umar. Pasal Allah suruh, wasyawirhum fil amri, mesyuaratlah dengan mereka dalam perkara, dalam urusan kamu. Bila keluar keputusan, jadi ketika itu kita berazam untuk melaksanakan keputusan, lepas tu fatawakkal 'ala Allah, serah kepada Tuhan. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ma khasira man istashara wa ma nadima man istakhara. Tidak rugi orang yang bermesyuarat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tidak menyesal orang yang istikharah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mesyuarat ni, keputusan yang keluar daripada mesyuarat akan diberkati. Sementara keputusan yang keluar daripada tanpa mesyuarat akan jauh daripada dirahmati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi umat Islam jangan gusar, jangan risau. Allah akan tentu yang terbaik daripada umat ini. Sebab negara kita ni, insya-Allah dari dulu Allah jaga. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Suatu mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kristian berjaya Belanda berjaya mengkristiankan orang Indonesia. Portugis yang menjajah kita tak berjaya nak mengkristiankan orang Melayu kita di tanah bumi tercinta zaman Melaka. Akhirnya Belanda dijemput mai ke Melaka. Dah hampa berjaya buat di Indonesia, hampa buat macam hampa buat di sana, di sini. Belanda yang berjaya buat, tak berjaya buat di tanah Melaka. Akhirnya subhanallah, Belanda keluar, masuk Inggeris. Inggeris tahu macam mana nak buat. Orang Melayu pada ketika itu, masalah Sayyidina Muhammad, bumi kita ni Allah pelihara daripada kesan penjajahan mengkristiankan umat Islam. Allah pelihara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbagai percubaan dah dibuat untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menimbulkan sesuatu untuk kuasa besar masuk dalam negara. Allah pelihara lagi. Contohnya peristiwa MH370, peristiwa MH17. Semua ni nak bagi ni tempat konflik, bagi konflik berlaku kita dengan China dan sebagainya. Tapi masih Allah pelihara. Ketika mana sebelum PRU 15, PRU 14, kita tengok video Kristian dunia merasa bangga, merasa seronok dengan kemenangan proksi mereka pada ketika itu, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tiba-tiba Tuhan bagi zakat 22 bulannya, Allah pelihara. Tuan-tuan, masalah selamat kita harap insya-Allah Allah pelihara lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi modal kita ialah takwa. Yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, yang Tuhan larang jangan buat sama sekali. Itu ya. Sebab di medan perang kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang mujahid itu tidak dapat menangkis senjata musuh dengan perisai dia,
tapi dia dapat menangkis senjata musuh dengan takwa dia. Pada hadis ni, ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka sehari dua ni marilah kita bertaubat kepada Allah daripada semua dosa-dosa kita. Lepas tu kita settle dengan Tuhan, kita minta Allah merahmati kita, insya-Allah. Kita harap perancangan musuh semuanya gagal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita doa mudah-mudahan Allah menghancurkan semua tali-tali baut pada musuh. Orang Melayu pelik. Orang Melayu ni perang dengan musuh tak pernah kalah, tapi kalah dengan sebab ada tali baut. Orang Melayu sendiri yang jadi punca kekalahan dalam perjuangan dan peperangan dulu. Maka subhanallah, sebenarnya tali barut ni zaman Nabi pun ada, cuma orang tak panggil tali barut, dia panggil munafik. Zaman Nabi dia panggil munafiqin. Bahaya yang kata munafiqin ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad, sampai dalam Quran ada satu surah Al-Munafiqun. Akan Nabi mengajar tu. Dalam Quran ada surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ni punya penting sampai Nabi membaca surah Al-Munafiqun setiap kali mengimami sembahyang Jumaat, sebab nak peringat tentang orang munafik, orang yang berupa sebagai orang Islam tapi tarik baut pada musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allah kata ihfazillah tajidhu tujahaka. Bila mana kita duduk dalam keadaan kritikal, tak tahu buat keputusan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bangkit mai hajat, minta pertolongan Tuhan. Dan setiap doa-doa kita minta pertolongan Allah. Ketika itu kita akan merasa betapa dekatnya Dia dengan kita. Tajidhu tujahaka. Ketika itu kamu akan rasa Tuhan berada bersama dengan engkau. Cuma kena sabar. Kena sabar. Sebab pertolongan Allah akan mengiringi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah itu mengiringi orang-orang yang sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang saya baca ni, Nabi kata, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan dengan Allah. Maksudnya tuan-tuan, kita dah tak ada tempat. Sebenarnya orang Islam tak ada tempat untuk dia minta pertolongan, melainkan pertolongan dia hanyalah dia minta kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita tak ada jalan lain dah. Jalan kita buntu kalau kita nak minta kepada hal lain. Jalan kita hanya satu, iaitu kita minta pertolongan daripada Dia yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya semua orang kena munajat, sebab kita berada di ambang bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam, Nabi kata, annal ummata law istama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kalau orang satu kelompok yang ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka berimpun untuk mereka nak bagi manfaat pada engkau, lam yanfa'uka, mereka tak akan dapat memberi manfaat kepada engkau dengan suatu apapun, melainkan dengan apa yang Allah telah tetapkan kepada engkau saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya
Kalau mereka pakat nak tolong kita 100%, contohnya masalah Sayyidina Muhammad, mereka takkan mampu untuk bagi manfaat pada kita 100%, melainkan dengan sesuatu yang Allah telah tulis saja hari itu di azali hari itu. Cakap tu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya semua ialah dengan qad katabahallahu laka, semua ialah menurut yang telah Allah takdirkan. Maknanya apa? Maknanya saat yang kita duduk ni, lawanlah Islam macam mana pun, Islam pasti akan menang. Rancanglah macam mana kamu nak rancanglah, tetap Islam akan berjaya. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal ni dalam Islam. Ahli politik kalau dia nak selamat, dia join golongan Islam, puak Islam. Kalau dia nak bertahan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kumpulannya, jadi setiap kumpulan yang selain Islam sedang menghampiri masa expired, habis. Sekarang masa Islam 1924 jatuh khilafah Uthmaniyah di Turki. Nabi janji setiap 100 tahun Islam akan bangkit balik. Itu janji Rasulullah. Setiap 100 tahun. Ni dah nak masuk tahun 2023. Tuan-tuan, kita akan sampai 2024. Islam akan bangkit balik. Kalau umur kita panjang, kita akan tengok. Sebab itu hari ini fight golongan Islam dengan bukan Islam, lawanlah. Pasti Islam akan menang juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan semua perancangan yang mereka buat, semua akan gagal. Sebenarnya setiap yang mereka buat akan menjerat mereka semua. Bukan jerat kita, jerat mereka sendiri. Contoh, dulu dibuat pembahagian persempadan semula, dan orang bukan Islam ni, masalah Sayyidina Muhammad, dihimpun, tak sempat untuk memberi kemenangan mudah. Apa jadi hak hari dua ni? Hak bukan Islam itulah yang merebah lepas. Sebab tu orang kafir jangan percaya. Orang kafir ni tak boleh percaya. Bila mereka musuh, tetap mereka musuh. Sebab itu Allah peringat Rasulullah, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang telah memperkuatkan engkau, wahai Muhammad, dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, dan dengan orang-orang yang beriman. Allah memperkuatkan engkau, wahai Muhammad, dengan pertolongan dia dan dengan orang-orang yang beriman. Sebab itu Nabi kita Allah ajak. Satu masa mai satu kumpulan pembesar Quraisy mai nak tanya Nabi tentang Islam. Nabi pun teranglah Islam kat mereka. Tiba-tiba mai Abdullah ibnu Umi Maktum, hak buta tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tengah duduk ni, duduk bagi tumpuan tengah Islam kat mereka ni, pembesar Quraisy ni, dengan harapan mereka masuk Islam. Soalan Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba mai ada Islam ni, ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak tanya apa tak tahu. Nabi tengok dia, Nabi rasa, awak mai time ni. Abasa wa tawalla. Berbasa mukalah dia, dan berpalinglah dia daripada si buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasa mukalah dia, iaitu Rasulullah, dan berpaling Nabi daripada dia, an ja'ahul a'ma, ketika mana mai orang buta. Allah tegur Rasulullah, hak ni tak Islami, ni Islam dah. Hak Islam lah kena bagi tumpuan, hak bukan Islam nanti sah. Jadi kita doa,
Moga Allah bagi bantuan pada umat Islam di Perak. Orang Islam boleh ambil kapiak dibanding ambil orang Islam sendiri. Diminta Allah bagi pertolongan pada umat Islam di sana. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis ini, kalau orang nak bagi manfaat pada kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang takkan mampu bagi manfaat melainkan yang telah Allah tetap di adali hari itu manfaat yang dia nak bagi. Itulah manfaat yang kita akan dapat. Begitu juga walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau orang nak mudaratkan kamu, mereka tak akan mampu untuk bagi mudarat pada kamu melainkan dengan yang telah Allah tulis. Itulah mudarat yang akan kena pada kamu. Maknanya mudarat Allah yang tetapkan, manfaat Allah yang tetapkan, bukan manusia, bukan makhluk. Kalau kena, ni akidah kita, Allah nak. Jadi bila Allah nak, adalah hikmah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sebut rufi'atil aqlam, pena telah pun diangkat. Wa jaffatus suhuf, dan suratan pun telah kering. Maknanya takdir yang Tuhan tulis di adali hari itu, mana-mana yang telah ditakdirkan itulah yang akan berlaku.